Siapa yang tak dapat masuk tadi, suruh dia masuk lagi sekali Okay, bismillahirrahmanirrahim, mulakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, Amin. Mic saya tak boleh, saya tak tahu kenapa saya tak dengar suara awak. Okay, right, okay, so bismillahirrahmanirrahim, sekejap. Alright, so kita mulakan untuk penyakit jangkauan seks. Hari ni insyaAllah kita habis bab ni. So, esok kita masuk bab baru. Saya minta maaf, esok saya buat kelas juga. Esok saya buat kelas pukul 10.30 kot. Saya mula buat kelas pukul 10.30 sampai pukul 11.30 lah. Saya minta maaf tau sebabnya saya nak kena habiskan silibus. Subjek lain dah habis kan, bio belum habis lagi. So saya terpaksa lah. Okay, now tapi esok kalau siapa-siapa yang ada hal korang boleh tengok recording. Okay, now kita masih lagi dalam tajuk pewarisan. Sekejap. Wish, jauh ni. Alright, so dalam tajuk pewarisan, okay, kita dah habis pewarisan ni ada dua jenis. Satu pewarisan yang mengikut hukum Mendel dan satu lagi adalah pewarisan yang tidak mengikut hukum Mendel. So dalam tajuk ni sebenarnya saya paling suka tajuk ni sebab tajuk ni adalah dia cerita kefahaman. Dia macam maths. Kalau you guys boleh faham, korang senang nak lukis lah. So keyword dalam tajuk ni adalah untuk membina, kat sini adalah untuk membina rajah kacukan dan menganalisis pewarisan dengan mengkaji pedigree. Pedigree ni macam adalah salah sila. So kita tengok salah sila. Okay, Assalamualaikum. So kita nak mengkaji salah sila awak, nak tahu penyakit. Pedigree ni sebenarnya kita boleh buat. So kita dah cerita pasal kromosom. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal yang ni, pewarisan. So pewarisan kita yang kita dah belajar hari tu, kita pewarisan darah ABO. Darah ABO ni juga dikenali sebagai apa? Dia ada dua allele dominan. So dikenali sebagai codominance. Alright. Saya tak dengar suara korang tau. Tadi suara Zarfan, saya buka saya punya iPad saya dengar. Tapi laptop saya tak dengar suara orang. So saya tak tahu kenapa. Okay. Now, so ini adalah kumpulan darah. Lepas tu kita ada faktor ratios. So antara kumpulan darah dengan faktor ratios tak ada masalah. Faktor ratios ni dia mengikut hukum Mendel. So yang ini ikut hukum Mendel. Kenapa dia ikut hukum Mendel? Sebab dalam hukum Mendel ni dia dah ada cakap. Katakanlah ciri dominan. Okay, fenotip dia ada dua jenis. Sama ada homozygot atau heterozygot. Kalau ciri dominan. Kalau ciri resesif saya suka. Ciri resesif ni ada satu jenis je. Which is dalam bentuk genotipnya adalah homozygot. So kesimpulannya awak ingat macam ni. Kalau kita cerita mengenai ciri dominan, satu lagi adalah ciri resesif. Awak ingat kalau ciri resesif, fenotipnya ada satu jenis, iaitu katakanlah saya ambil contoh
T kecil, which is ini adalah homozygote. Kalau yang ini dominan ni ada dua cara, sama ada dia homozygote, T besar, ataupun T besar, T kecil. Ini ikut hukum Mendel. So ingat, kalau ciri dominan ada dua jenis dia punya genotip, sama ada homo atau hetero. Ini bukan immunoglobulin tau, ini globulin je. Ini awak tengok balik nota tau. Tadi hari tu saya dah tengok nota namanya globulin je. Tak ada immuno. Saya macam baca kat mana ni saya tak sure. Tapi yang ni korang tengok balik tau. Okay, now. So, ini adalah kumpulan darah ni, saya tak nak discuss dulu. Okay, pewarisan thalassemia ni sama. Pewarisan thalassemia, hari ni kita nak cerita pasal pewarisan yang terbalik dengan thalassemia, selalu orang confuse. Okay, satu adalah hemofilia. Hemofilia dengan thalassemia, hari ni kita nak cerita pasal perbezaan antara thalassemia dan juga hemofilia. Kalau thalassemia adalah disebabkan oleh hemoglobinnya tidak boleh bawa oksigen, ataupun hemoglobinnya sel darah merahnya tidak ada hemoglobin. So ingat, thalassemia dia ada masalah kekurangan oksigen. Kalau hemofilia adalah disebabkan darah dia, faktor pembekuan darah dia tak ada. So bila dia luka, darah tu non-stop. Tapi masalah dengan hemofilia, kalau darah tu luka dekat dia punya sini, dekat jari, tak apalah, kita boleh jahit. Tapi kalau dia accident, luka dalam, pendarahan berlaku kat dalam, darah tu tak boleh stop. So boleh menyebabkan kematian. So itu adalah hemofilia. Now, kalau untuk thalassemia dia, cara gambar rajah pewarisan, ini dia ikut hukum Mendel. Yang hari ni kita belajar pasal gen terangkai seks, dia tak mengikut hukum Mendel. Sebab kalau dalam hukum Mendel, kita dah tahu kalau pembawa ni, saya nak cakap pembawa ni, maksudnya dia ada satu allele yang normal, T besar lah, saya pakai T je. Satu allele yang normal, satu allele yang kecil. Kalau katalah normal, maksudnya dua-dua allele normal, T besar. Kalau dia sakit, maksudnya dia bawa dua-dua allele resesif, T kecil. So, dalam thalassemia, T besar, T kecil, dalam thalassemia, pembawa ni, dia boleh lelaki, udah masuk, pembawa ni, dia boleh jadi lelaki ataupun perempuan. Saya ulang slow-slow tau, nanti awak nampak beza. Kalau thalassemia, awak nampak ada satu tu bawa allele dominan T besar dan allele resesif T kecil, ini kita panggil sebagai pembawa. So pembawa ni dia boleh jadi lelaki atau perempuan. Dekat thalassemia, perempuan atau lelaki boleh jadi pembawa. Dia tak ada masalah, saya kata dia ikut hukum Mendel. Tetapi hari ni kita nak belajar mengenai, ni tak payah macam ni kan, mengenai gen terangkai seks. Okay, now penyakit gen terangkai seks ni, saya ambil pewarisan. Dalam tajuk awak, penyakit gen terangkai seks kita ada dua jenis. Satu adalah buta warna dan satu lagi adalah hemofilia. So hari ni kita nak belajar kenapa penyakit gen terangkai seks ni lebih mudah kena kepada lelaki. So penyakit gen terangkai seks ni dari segi bilangan penghidap, lelaki lebih ramai berbanding perempuan. So hari ni kita nak belajar kenapa lelaki lebih ramai ada penyakit buta warna atau hemofilia berbanding perempuan. Okay, now nama pun gen terangkai seks. Kalau gen terangkai seks, maksudnya penyakit itu terletak pada kromosom X. Okay, maksudnya allele resesif, terletak pada kromosom X. Okay, like this one. Y, awak ingat tak kumpulan Adelina, Nislina ke? Atau Adelina dia cerita? Kan kromosom ada dua jenis. Kromosom ada dua jenis. Satu adalah autosom. Satu lagi adalah autosom dan satu lagi adalah kromosom seks. So saya nak cerita pasal kromosom seks je. Kromosom seks ada dua jenis. Satu adalah X, yang pendek ni adalah Y. Salah tulis Y. Satu lagi adalah Y. Now, dalam kes ini, saya nak bagi cantik the nicest way. Y ni tak ada apa-apa. Y ni cuma macam ni.
Kalaulah individu itu dapat Y, dia lelaki. Tapi itu je, that's it. That's it je fungsi dia. Kalau kromosom X, kalau awak nampak dekat sini, dari segi saiz, kromosom X ni lebih panjang berbanding Y. Ikut logiknya, kromosom X tu dia lebih lebih banyak bawa gen berbanding X. So basically, saya nak cerita macam ni. Kalaulah perempuan, saya ambil kalaulah perempuan, dia ada satu, allele dia infected, saya katakanlah, saya buat yang warna hitam ni. Allele dia ni, yang satu ni adalah dia bawa penyakit hemofilia, saya buat H kecil. Satu lagi normal. Orang ni kita panggil dia sebagai pembawa. Okay? Dia tak sakit. Tapi kalaulah untuk lelaki ada satu je kromosom X. Kalau kromosom X dia sakit, orang tu terus jadi sakit. Tapi kalau perempuan, kalau perempuan macam ni tau, dia ada 3 punya probability untuk X dia. Sama ada, okay. Katakanlah, kalaulah perempuan, dua-dua ni adalah H kecil, perempuan ni adalah sakit, hemofilia. Kalaulah perempuan ni semuanya dua-dua huruf besar, H besar, ni adalah normal. Tetapi kalau lelaki, kalau dia dapat satu tu adalah allele hemofilia, dia terus dapat hemofilia. Kalaulah satu tu dapat normal, dia dapat normal. So senang kata kesimpulannya macam ni. Untuk penyakit terakai seks, okay, kesimpulannya, okay, genotip dia ada 2 jenis je. So dia punya kebarangkalian adalah 50-50. So kalau dia bawa X tu dia bawa normal, orang tu normal. Kalau X tu dia bawa sakit, dia jadi ada penyakit. Tapi kalau kita perempuan, disebabkan kromosom X kita ada 2, senang kata walaupun perempuan fizikal tak kuat, dari segi genetik kita beruntung kromosom X kita ada 2. Kalau satu tu ada penyakit, satu normal, kita baru pembawa. Tapi kalau lelaki dia 50-50, kalau satu kromosom X tu dah ada penyakit, allele resesif, dia terus sakit. Boleh faham tak kat sini? Sebab tu perempuan, dalam kes penyakit gen terangkai seks, pembawa hanya perempuan. So, cara nak lukis, kadang budak dah confused tau. Kalaulah kita nak lukis penyakit thalassemia, kita pakai huruf biasa je. T besar, kalau T besar, T kecil, pembawa. Okay, T besar, T kecil. Ini pembawa. Tapi kalaulah untuk gen terangkai seks, awak kena buat huruf X. Penyakit tu dia tersangkut dekat kromosom X. Nampak tak macam ni? So kesimpulannya kalau gen terangkai seks, penyakit tu ada dekat kromosom seks. Itu je nak cakap. Kalaulah penyakit tu yang selain daripada itu, cara awak lukis biasa je. Kena buat letak huruf biasa je. Macam ni. T besar. Ini ikut hukum Mendel. Okay, jangan letak X. Sebab nanti saya perasan ramai orang dah salah tulis. Okay, yang ni careful. Tak apa, kita cuba buat slow-slow tau. Now, kalaulah kita tengok kat sini, penyakit lelaki normal kahwin dengan pembawa. Yang ini yang saya nak ambil satu contoh. Masa zaman-zaman dulu, saya terus ambil ke zaman pedigree ni sikit. Kan? Penyakit hemofilia ni, ini sebenarnya kalau zaman saya belajar dulu, ini sebenarnya pedigree ni yang selalu kita orang belajar adalah pedigree royalties untuk Britain, British royalties. Maksudnya Queen Elizabeth punya keturunan. Okay, kalaulah awak tengok zaman-zaman dulu, actually zaman kesultanan ke raja-raja dulu memang diorang suka kahwin sedara tau. Kalau korang suka tengok cerita history, saya suka tengok history, saya suka sejarah sebenarnya. Zaman-zaman dulu Elizabeth punya keturunan, diorang suka kahwin dengan sedara tau. Diorang kahwin dengan sepupu and whatsoever semua macam tu. So bila diorang selalu kahwin dengan sedara, sepupu-sepupu, zaman dulu tu, atuk nenek Queen Elizabeth, diorang banyak penyakit genetik tau. Sebab pool gen dia kecil tau. Dia kahwin-kahwin dengan diorang. So, diorang ada satu penyakit genetik iaitu adalah hemofilia. So, bila diorang ada penyakit hemofilia,
hemofilia ni, chances bila dia orang kahwin dengan saudara-saudara, dia lebih mudah lah nak kena. So therefore, okay, dia orang bina pedigree. Maksudnya daripada setiap generasi. Katakanlah dalam generasi ni, siapa yang normal, siapa yang katakanlah ada penyakit. So dia buat macam ni. Kalau katakanlah bulat ni adalah perempuan, empat segi adalah lelaki. Maksudnya generasi pertama, orang lelaki normal, lelaki memang normal lah. Sama ada normal atau sakit, lelaki normal ni kahwin dengan perempuan hemofilia. So dari sini dia tengok dia ada 5 orang anak. So dari 5 orang anak ni, 5 orang anak, okay, 3 dia dapat anak tu, okay, dia dapat anak, berapa orang anak ni? Okay, dia dapat 3 orang anak. Okay, 3 orang anak, okay, so dia dapat lelaki dan dia dapat perempuan. Lepas tu, yang ini kahwin. Bila dia kahwin dengan yang normal, kita nampak anak dia ada 3, ada seorang je yang dapat hemofilia. Yang ini pula, lelaki ni yang hemofilia, dia kahwin dengan perempuan yang hemofilia. Anak dia semua kena hemofilia. So ini adalah pedigree. So pedigree ni adalah kita nak cakap adalah salah silah keturunan tengok penyakit. So kalaulah macam zaman-zaman saya kata kerabat diraja British, masa zaman-zaman dulu, so dia nak tengok kenapa ramai sangat orang yang ada penyakit genetik. So dia orang buat gambar raja pedigree macam ni lah. Lepas tu bila dah zaman makin moden, so basically siapa yang nak kahwin dengan biasanya lelaki lah kan, dengan keturunan royalties tu, okay, diraja tu, dia orang tengok, dia sakit ke tak sakit. So dia orang check siapa nak kahwin, mesti make sure dia orang tak ada keturunan yang penyakit genetik. So therefore, bila dia orang analisis sebelum kahwin tu, dia orang dah analisis dia orang punya genetik. So sekarang dah tak ada dah keturunan hemofilia dekat bawah salah silah family dia. So salah silah family ni adalah salah satu kita nak cakap macam satu carta untuk mengkaji penyakit genetik. So bila dia kaji, so dia make sure, okay, yang ni jangan kahwin dengan orang yang sakit. So bila dia menggunakan analisis pedigree macam ni, kita boleh avoid lah. Okay, so ini kita panggil dia adalah sebagai pedigree keluarga. So pedigree keluarga ni adalah salah silah ataupun perhubungan keturunan yang mengkaji pewarisan individu. Okay, so daripada ni apa yang kita boleh tahu? Kita boleh tahu sifat dominan iaitu orang yang normal dan juga sifat yang resesif. So daripada sini kita nampak sifat dominan ni muncul dalam semua generasi. Sifat resesif ni dia boleh tersembunyi. Contoh sifat resesif yang boleh tersembunyi, kes yang paling mudah adalah satu adalah orang mati biru. You guys pernah dengar cerita tak? Ya, muka pelik-pelik. You guys pernah dengar cerita tak mata biru kat Sabah? Orang mati biru kat Sabah atau tiba-tiba, weh macam mana dia ada mata biru? Budak tu biasa je. So itu adalah disebabkan kalau diorang kaji, bukannya itu adalah benda ajaib. Kalau diorang kaji pedigree keluarga, maybe tak tahu keturunan yang keberapa, actually diorang ada gen resesif yang hidden. So therefore bila gen resesif jumpa gen resesif, dapatlah anak mata biru. Dan anak mata biru ni yang macam orang kulit hitam, macam Rihanna saya tak ingat dari mana, pulauan mana, Bahamas So kalaulah orang-orang yang daripada banyak sebenarnya dijajah dengan orang dulu-dulu, actually mata biru tu tak pelik. Macam saya rasa Rihanna punya dari mana, Bahamas tu saya tak ingat lah negara mana. Tapi negara tu banyak sangat orang kulit hitam dia yang kulit dia cantik dan juga mata dia biru. Sebab dia daripada zaman penjajah, maybe ada yang dulu-dulu kahwin dengan orang kulit putih. So therefore sebenarnya dia ada alel mata biru tu. So basically kalau korang dengar cerita kat surat khabar, budak tu ada alel mata dia biru. Actually adalah disebabkan maybe dulu-dulu dia ada keturunan Mak Saleh. So mak dia tu bawa satu alel resesif, bapak dia bawa satu alel resesif. Kalau alel resesif ni kan, senang kata kalau saya ada mata biru tapi alel saya tu resesif kan, satu je. So saya tak nampak lah mata saya tetap hitam atau brown. Tapi kalau alel resesif tu saya turunkan pada anak saya dan suami saya turunkan alel resesif mata biru tu kepada anak saya, so anak saya boleh dapat mata biru lah. So sebab tu dalam hukum Mendel kita kata alel resesif ni is hidden.
Allele resesif ni hanya menunjukkan ciri apabila allele resesif jumpa dengan allele resesif macam ni. So mata biru ni senang kata apabila allele tu jumpa dengan allele resesif. Tapi katakanlah kalau allele tu satu resesif, satu dominan, so dominan, so dia akan menunjukkan ciri dominan sahaja. Okay, so pasal pewarisan ni sebenarnya saya sukalah, seronok. Now, so sekarang kita nak tengok, ini adalah soalan SPM, dia selalu keluar macam ni. Okay, soalan dia, seorang lelaki normal, dia kahwin dengan isteri pembawa. Okay, now, kita buat yang ini sebenarnya, you guys kan, saya sangat suggest untuk korang lukis satu-satu dia punya case. Okay, saya buat satu dulu ya. Katakanlah lelaki normal. Lelaki normal kahwin dengan perempuan pembawa. Dia kahwin dengan pembawa saya buat short form. So saya tulis, awak biasakan tepi ni awak tulis dia punya phenotype. Okay, genotype. Kenapa saya huruf Q ni? Genotype. Okay, right. Genotype adalah lelaki normal kan? Saya buat sini, saya ikut atas. H besar, Y pembawa, H besar, H kecil. So, dia akan menghasilkan gamet. So, proses yang menghasilkan gamet. Apakah proses yang menghasilkan gamet? Mic saya problem lah hari ni. Speaker ke? Apakah nama proses yang menghasilkan gamet? Meiosis. Ada jawab tak? Jimmy, meiosis. Kenapa saya tak boleh dengar suara awak hari ni? Seriously? Saya tak dengar. Tapi saya rasa saya tahu dia jawab apa. So, sini adalah meiosis. So, kita ada kat sini awak tulis H besar, Y. Saya tak dengar suara awak. Saya rasa macam saya perasan pandai tau. Okay. Macam Dora. Sendiri jawab. Sendiri tanya, sendiri jawab. Okay, tapi tak apa kan. Okay, so, tengok gamet jumpa gamet. Ini kita panggil dia sebagai persenyawaan. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, tengok buat satu-satu tau. Ataupun kalau awak tak nak buat yang saya buat macam ni kan. Macam ni. H besar. Oh sorry, H besar. H besar. H besar. H kecil. Hormat yang besar. So letak X kat depan. H besar. Y. Sini adalah H kecil. Sini adalah Y. Saya padam sekejap. Okay, right. Okay, now so kita nampak dekat sini adalah kalau dua-dua besar, ini adalah normal. Saya rasa saya dah salah lukis ni. Normal. Okay, padam ini. Okay. Okay, so yang ini awak nampak sebenarnya huruf kecil. So ini adalah pembawa. So nampak tak lelaki, dia ada satu kromosom X. So bila dia satu kromosom X, so maksudnya sama ada normal atau pembawa pula. Hemofilia. Saya kena betulkan komputer saya ni. Saya tak tahu apa saya tukar dia punya setting. Saya tak boleh dengar suara awak. Sini pun, sini adalah hemo. Sorry, ini normal. Tak. Normal. Saya minta maaf. Normal. Yang ini adalah hemofilia. Okay, so kalau awak nampak kat sini, ini adalah normal lelaki, perempuan. Yang ni adalah lelaki. Cikgu. Saya rasa macam saya salah lukis je ni. Cikgu. Perempuan. Perempuan pembawa. Sekejap Allahu Akbar. Sekejap. Okay, so yang ini adalah oh ni normal, ni pembawa. So ini adalah pembawa.
ini adalah perempuan, ini adalah lelaki, ini adalah lelaki. So chances dia adalah 25%, 25%, 25% dan juga 25%. Ini adalah untuk hemofilia tau. Katakanlah, ni korang kena lukis lah. Nanti saya bagi awak satu soalan. You guys buat, tapi kita discuss minggu depan. Nanti saya bagi satu soalan yang ni korang buat. Tak payahlah buat pakai kelas kik ke. Saya bagi kelas kik. Ataupun korang lukis biasa dalam buku latihan lah kot. Yang ni saya tak marah lah. Okay, now. So, kita buat dua tau. Ini satu tadi dia normal kahwin dengan pembawa kan. Kita nak tengok cerita kat sini. Katakanlah lelaki itu adalah hemofilia. Kahwin dengan pembawa. So, saya buat kes yang sama. Sini adalah H kecil, Y. Sini adalah H besar, Y. So, cara lukis dia sama. H kecil, Y. Tengok, saya tak boleh dengar suara awak. Saya buat salah je ni. Okay. Right. Saya tak dapat dengar. Nanti saya kena tengok setting saya laptop saya balik. Okay. Right. Okay. Now, yang ini ada dua cara. Sama ada awak nak cross ataupun kalau awak confused, awak boleh buat Punnett square. Sebelah sini saya buat Punnett square tau. So, saya tulis kat sini adalah persenyawaan. So, sini saya tulis kat sini adalah gametes. So, saya turunkan dulu yang ini tau. So, H, Y. So, saya turunkan. Lepas tu, saya turunkan gamet yang sebelah sini adalah H, H kecil. So, awak just turunkan H besar, H kecil. Sini adalah H kecil, H kecil. Saya rasa macam ni senang sikit kot. H besar, Y. Sini adalah H kecil. Sini adalah Y. So, daripada sini kita akan dapat, okay, kita akan dapat ini adalah perempuan pembawa perempuan. Ini adalah hemofilia perempuan. Ini adalah normal lelaki. Ini adalah hemofilia lelaki. So, daripada sini kalau you guys perasan, boleh tak dapat anak normal perempuan? Kalaulah lelaki yang hemofilia kahwin dengan isteri dia pembawa, dia boleh tak dapat anak perempuan yang normal? Ya, kena type. Saya tak dengar. Sorry. Boleh tak dapat anak yang normal? Saya tak tahu kenapa. Malam tadi apa benda lah saya settingkan ni. Tak boleh. Tak, tak. Okay, so tak boleh. Saya tak tahu kenapa saya tak boleh ni. Okay, tapi tak apa. Nanti kejap Saya offkan di sini dulu. Kejap You guys off kejap Kejap. Madiana. Hai. Cikgu, tak dengar. Oh. Okay. Sekejap.
Okay, right. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Start broadcast. Boleh dengar? Dengar suara saya tak? Boleh dengar suara saya tak? Dengar. Dengar. Alright. Okay, thank you so much. Okay, so senang kata, kalaulah penyakit lain, contohnya kita nak tahu kebolehan menggulung lidah. Kan saya cakap, mak bapak saya boleh gulung lidah. Saya tak boleh gulung lidah. So, saya assume mak bapak saya punya ni, saya katakanlah kebolehan boleh gulung lidah, saya pakai huruf L. Actually, huruf ni suka hati korang tau. So, katakanlah saya buat macam ni je. L besar, allele dominant. L kecil adalah allele recessive. So, saya kata, saya assume mak bapak saya adalah boleh gulung lidah, tetapi jenis heterozygote. Maksudnya, bapak saya, dia ada satu L besar, satu L kecil. Mak saya pun sama, adalah satu L besar, satu adalah L kecil. Lepas tu bila meiosis, dia hasilkan L besar, L kecil. Mak saya pun sama, L besar, L kecil. Sorry. L kecil. Okay. So, bila berlakunya persenyawaan, tapi awak ingat, persenyawaan berlaku secara rawak. So, sini adalah L besar. Sini adalah L besar, L kecil. Sini adalah L besar, L kecil. Ini adalah L kecil. So, chances nak dapat anak yang tak boleh gulung lidah daripada ni berapa peratus? Chances nak dapat anak yang tak boleh gulung lidah ni berapa peratus? Kita ada 4, ada 1 1/4, so berapa peratus tu? Ni L kecil ni tak boleh gulung lidah. Ni saya ni, tak boleh gulung lidah. Yes, very good Fatia. So, ini adalah 25%. Yang ini adalah genotip. Awak jangan buat macam saya tau. Sini adalah meiosis. Kena bagi latihan dah ni. Nanti saya cakapkan latihan untuk awak. Genotip, meiosis. Ini adalah gamet. Saya nak cuba buat kelas kek, tapi tak semua orang ada pensel tu tau. Saya tak tahu. Macam saya tengok ada cikgu pakai budak menengah rendah. Saya rasa menengah rendah dia pakai stylus pen tu yang harga RM7 tu. Nantilah. Okay, ini adalah persenyawaan. Kita pakai apa yang ada kan. Persenyawaan, ini adalah dia punya genotip. Fenotipnya. Ini boleh gulung lidah. Boleh gulung lidah. 25% ni tak boleh gulung lidah. Nampak tak? Kalaulah ini ciri-ciri adalah ciri-ciri hari tu Miss Rina kot dia cakap dengan Adlin. Ciri-ciri autosom ke? Sekejap. Dia pakai term baru tau. Saya pun selalu kena cek buku. Buku saya dah macam tak rupa buku dah. Sel soma. Mengawal ciri sel soma. So, mengawal ciri sel soma yang tak melibatkan kromosom seks. So, cara dia lukis is like this. Nampak tak? Dia pakai huruf je. L, T besar, T kecil. Tapi, kalaulah untuk dua penyakit, iaitu hemofilia dan juga buta warna, penyakit tu tersangkut dekat kromosom X. So, selain daripada itu, kita pakai cara biasa. Oh, saya nak cerita ada dua yang cara pelik. So, kesimpulannya, hari ni kita belajar penyakit pewarisan. Okay, jom. Kesimpulannya, pewarisan ada dua jenis. Okay. Satu yang ikut hukum Mendel. Satu lagi tak ikut hukum Mendel. Okey. Kalau yang ikut hukum Mendel, apakah ciri-ciri yang ikut hukum Mendel? Hari tu kita dah belajar yang penyakit-penyakit yang ikut hukum Mendel. So saya explain. Kita ada faktor darah ABO, kita ada faktor rhesus, kita ada thalassemia, penentuan jantina anak, penyakit gen terangkai seks ataupun ciri sel soma. Okey, kita buat satu-satu.
kumpulan darah ABO masuk mana satu? Kumpulan darah ABO masuk mana satu? Dia ikut ke tak ikut? Kumpulan darah ABO. Ikut ke tak ikut? Tak ikut. Yes, very good. Terima kasih. So, kumpulan darah masuk sini. Kumpulan darah ABO. Kenapa tak ikut? Sebab dia adalah kodominan. Saya rasa sebab saya salah sebut tu yang korang jawab quiz tu semua letak huruf A sebab saya tak cukup baku. So, kodominan. Kenapa? Sebab dia ada allele, 2 allele dominan iaitu A dan satu lagi adalah B. Kalau faktor ratius ikut hukum Mendel atau tak ikut hukum Mendel? Ikut tak hukum Mendel? Teka. Faktor ratius. Yes. So kat sini saya tulis kat sini tau. Faktor ratius. Faktor ratius. Yang jumpa ni saya rasa nama doktor tu Dr. Ratius kot. Suka hati saya je. Dia ikut nama orang. Faktor ratius. Faktor ratius ni dia pakai huruf R, H macam ni tau. So kita nak kata, kalaulah, kita kata kenapa kita kata dia ikut. Kalaulah ratius negatif, R negatif, R negatif. Kita kata orang tu ada ratius negatif. So ratius negatif ni dia adalah ciri resesif. Kenapa resesif? Sebab genotipnya ada satu jenis je. Tapi kalaulah saya tulis sini, faktor ratius positif, ini adalah ciri trait dominan. Kalau trait dominan, genotipnya ada 2 jenis. Satu adalah RH positif homozygot. Ini homo. Ataupun genotipnya RH positif, RH negatif. Yang ini jenis hetero. So sebab tu kita panggil dia ikut hukum Mendel. Sebab dalam hukum Mendel, ratius dia, faktor trait resesifnya ada satu jenis. Okay. Thalassemia yang mana satu? Dia ikut hukum Mendel atau tak ikut hukum Mendel? Ikut. Yes. So dekat sini kita ada thalassemia. Kalau thalassemia thalassemia kita ikut suka kita tau. Kita nak pakai huruf apa. So dalam kes saya pakai huruf T tau. So thalassemia kita nak tulis kat sini. Katakanlah trait resesif. Genotip resesif dia. Kata thalassemia. So kita nak kata T kecil. Ini adalah allele resesif. Kalau allele resesif, ini thalassemia. So katakanlah kalau dia dua-dua T kecil, ini adalah orang thalassemia. Tapi kalaulah satu T besar, dua-dua T besar, ini kita kata orang ni adalah normal. Kalaulah satu T besar, satu T kecil, ini kita kata dia sebagai pembawa. Okay, dalam kes thalassemia, pembawa ni perempuan sahaja ke? Thalassemia. Tak. Lelaki dengan perempuan boleh. Yes, very good. Sebab tu bila korang cek darah, saya rasa maybe hari tu sebabkan kita baru first time kena COVID, sebenarnya korang memang diorang buat, diorang KKM dia dah buat satu dasar dengan KPM. Semua pelajar tingkatan 4 dia akan cuba buat test darah. Tapi ada orang yang tak berani jarum, dia tak buat, which is rugi dah. So basically memang setiap tahun budak tingkatan 4 dia akan buat. Dan biasanya budak-budak ni, tapi nanti kalau korang ada saudara mara, korang jangan takut tau. Sebab saya perasan macam bila dia disahkan sebagai thalassemia minor, katakanlah budak tu disahkan sebagai thalassemia minor, KKM bukan, klinik kesihatan, dia akan bagi surat kat budak tu dan suruh family dia, satu family semua datang. So bila dia satu family datang, dia nak buat check untuk satu family tu tau. So dia nak bagi counselling. Kenapa dia nak bagi counselling genetik? Sebab dia nak cerita pasal macam ni lah, probability. Katakanlah cik kalau cik ni pembawa. Kalaulah anak cik nanti kahwin dengan pembawa, chances cucu cik nak kena penyakit thalassemia major ni adalah besar. Dan kalau dia kena major, seumur hidup dia kena melakukan pemindahan darah. Tapi kadang ada orang, dia rasa benda tu remeh.
So diorang tak pergi check. So basically siapa-siapa nanti yang ada thalassemia minor yang doktor suruh panggil, pergilah. Okay, awak jangan rasa benda tu dia sebagai, tak. Actually untuk saya bila kita bagi dia counselling genetik, doktor atau nurse bagi counselling genetik, actually itu kita nak cuba buat macam mana, prevention is better than cure. Faham tak? Daripada sebelum korang, ingat tak saya cerita Amsyah? Amsyah sebelum katakanlah orang tu pembawa, sebelum dia serahkan jiwa dan raga pada orang tu, tanya dulu, kau pembawa ke? Kalau dia kata pembawa, nanti kalau kita ada anak macam ni, kau sanggup tak? Kalau anak kita kena thalassemia major ni tiap-tiap bulan, 3 bulan sekali kena pemindahan darah, that kind of thing. Sebelum korang pergi lagi jauh, memberi hati, jiwa, raga, korang discuss dulu. So basically itu yang kita kata dia sebagai counselling genetik. Tapi macam saya kata, tak seperti kalau kahwin dengan pembawa, dapat anak semua macam tu. Cuma chancesnya is there. Itu saja. Okay. So itulah kita panggil dia kepentingan counselling genetik. Okay. Right. Now dekat sini kita ada dua. Satu lagi adalah penyakit. Okay. Penyakit jen terangkai seks masuk yang mana satu? Ikut hukum Mendel atau tak ikut hukum Mendel? Tak ikut hukum Mendel. So sini adalah penyakit jen terangkai seks. Okay, saya nak bagi tahu korang tau. Korang yang masuk ni ada 40. So basically ada 15 orang yang tak masuk. Yang 15 orang yang tak masuk ni, nanti korang tanyakan kawan. Kalau nak berjaya, kalau boleh kita berjaya ramai-ramai. So yang tak masuk ni, nanti cakap dengan diorang, suruh diorang tengok video. And then kalau diorang tengok video pun tak faham, tanyakan kawan. Kalau lah tanyakan kawan pun tak faham, tanya saya. Okay. Right, sebabnya tajuk ni dia macam maths tau. Perasan tak, maths kalau korang tak ikut dari awal, korang tak boleh buat. So tajuk ni macam maths sikit, tapi maths yang paling kacang sekali. Okay, so penyakit jen terangkai seks, maksudnya penyakit tu letak dekat kromosom mana? Kromosom X ke kromosom Y? X. Ya, kromosom X. So beruntunglah kita perempuan, kita ada 2 kromosom X. Sebab kalau lah saya ambil kita ambil buta warna pula lah. Katakanlah buta warna. Okay, buta warna saya pakai huruf kecil tau. X kecil. Normal adalah A, B, B, B. B kecil. Saya pakai huruf kecil, B kecil. Kalau normal saya pakai B besar. So katakanlah kalau perempuan, kalau dia semua dua-dua X dia ada B besar, ini normal ke buta warna? B besar, normal ke buta warna? Normal. Ya, ini adalah normal. Kalau sini adalah B besar, B kecil, salah. Subhanallah. Dia heterozygot, ada satu B besar, B kecil. Ini adalah pembawa. Kalau ini adalah B kecil, ini adalah buta warna. Kalau lelaki, dia ada 2 jenis je. Sama ada B besar, B besar dia ada, sebab dia ada satu je kromosom X. Kenapa lelaki lebih senang kena penyakit jen terangkai seks? Kerana lelaki hanya mempunyai satu saja kromosom X. Jika kromosom X tu normal, dia normal. Jika kromosom X itu ada allele resesif, dia sakit. Itu je. So kalau dia B besar, ini adalah normal. Ini adalah B kecil, ni Y, ini adalah sebagai resesif pula. Sebagai buta warna. Okay, kenapa kita kata penyakit jen terangkai seks ni tidak mengikut hukum Mendel? Why kita kata penyakit jen terangkai seks ini tidak mengikut hukum Mendel? Kenapa jen terangkai seks ni tak ikut hukum Mendel? Why? Kenapa kita kata penyakit jen terangkai seks ini tidak mengikut hukum Mendel? Sebab pembawa
pembawa hanya Lelaki. Are you sure? Perempuan. Sorry. Okay. Now, Tak boleh. kalau kita nampak kat sini, perempuan ni susah nak kena, perempuan ni susah nak kena penyakit jentera kaisek macam buta warna. Actually korang tengok buta warna lah. Sebenarnya buta warna banyak kena dekat lelaki berbanding perempuan. Sebab kenapa? Lelaki ada 2 genotip je. Sama ada lelaki tu normal atau buta warna. Tetapi kalau perempuan, genotip kita ada 3 jenis. Kalaulah dua-dua tu allele dominan, of course lah kita normal. Kalau satu tu allele tu dominan, satu allele resesif, kita tak sakit lagi. Kita baru consider sebagai pembawa. Bila masa kita kena penyakit genetik tu, bila dua-dua tu adalah allele resesif, baru kita kena buta warna. So basically, perempuan punya kebarangkalian, genotip kita ada 3 jenis, which is peratus dia saya tak ingat berapa. 100 bagi 3 berapa peratus tu, lebih kurang saya tak tahu ni. Tak tahu. Yang ni 50%, ni saya tahulah. Ini 50%, 50%. Kalau ada 3, berapa ni shooting? 100 bahagi 3. So chances ni adalah 33%, 33.33% untuk kena. So chances tu adalah lebih rendah sedikit berbanding perempuan. So kesimpulannya dalam tajuk yang ini, kita cerita adalah pasal pewarisan. So pewarisan ada 2 jenis. Satu adalah pewarisan mengikut hukum Mendel, satu lagi tak ikut hukum Mendel. Kita tengok yang tak sebab ini yang sikit. Yang tak ikut hukum Mendel ada 2 keadaan. Satu adalah keadaan kodominan, iaitu kumpulan darah, which is yang dominan ada 2 macam allele A, allele B. So fenotipnya adalah darah AB. Dan satu lagi penyakit jentera rangkai seks. Kenapa jentera rangkai seks? Sebab jentera rangkai seks ni tak balance. Kenapa? Sebab pembawa hanya perempuan. Tetapi jika ia ikut hukum Mendel, dia ada sebenarnya ada 3 keadaan. Satu adalah faktor ratius, satu adalah thalassemia dan satu lagi adalah penentuan jantina anak. Okay, now peratus-peratus yang ini sebenarnya yang kita cerita, peratus-peratus yang ini, macam ni kan, katakanlah kebolehan menggulung lidah. Peratusnya katakanlah 25% nak dapat anak tak boleh gulung lidah, 75% anak tu boleh gulung lidah. Ini katakanlah untuk mak ayah yang boleh gulung lidah tetapi genotipnya jenis hetero. My God. Okay, saya cakap probability ini, kebarangkalian ini, actually setiap kali ibu itu pregnant. Bukannya kita nak cakap dia ada 4 orang anak, 1 anak tu mesti tak boleh gulung lidah, 3 orang anak dia lagi boleh gulung lidah. Dia boleh jadi anak dia semua boleh gulung lidah, dia boleh jadi anak dia semua tak boleh gulung lidah. Probability yang korang belajar ini adalah setiap kali gamet jumpa gamet, setiap kali persenyawaan berlaku. Okay, so sebab tu ada kat sini saya kata persenyawaan ni berlaku secara rawak. Even though saya cakap macam katakanlah this one. Katakanlah hemofilia. Orang hemofilia kahwin dengan pembawa. Okay, katakanlah rezeki dia. Tapi sebenarnya benda ni main risiko sikit, macam risiko lah, very risky. Kalaulah dia dapat anak lelaki dan setiap kali gamet tu jumpa, gamet yang jumpa tu semua gamet yang normal. So dia boleh dapat lelaki semua anak tu normal, tapi it's very risky. Okay, so senang kata ini adalah kebarangkalian setiap kali persenyawaan berlaku. Okay, cuma kita nak kata kalau orang tu hemofilia dengan pembawa, kebarangkalian itu adalah lebih tinggi berbanding lelaki normal kahwin dengan perempuan pembawa. Itu sahaja kita. Alright. Do you have any question for this topic? Kita dah nak habis tajuk ni. So do you have any question untuk topik ni? Saya tak nak bagi latihan lagi. Saya rasa macam korang tengah down sikit lah. Sebab kertas 1 yang saya bagi tu, saya ada bagi awak you guys kertas 1 latihan. Korang ingat lagi tak latihan kertas 1? Saya tak nak ambitious sangat. Tapi saya kena jalan. Okay, macam ni.
Zaman saya dah pandai handle emosi saya lebih baik sikit lah berbanding tahun lepas. Kalau tahun lepas memang saya rasa saya tension, blood pressure saya naik. Tapi untuk tahun ni saya dah boleh handle saya punya emosi lebih baik. So basically saya punya tahap kesabaran tu adalah lebih tinggi. So basically yang buat latihan, saya kata saya ada bagi awak latihan tu, yang buat tu baru sikit je. So basically saya bagi awak masa lagi awak buat. Okay. Nanti saya ingatkan awak lagi sekali sampai korang buat. Okay. So untuk hari ni punya homework, latihan kerja hari ini adalah, kejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Sabar guys. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekejap, saya keluar dari sini dulu. Saya keluar sekejap. Sekejap. Macam mana saya nak keluar? Okay. Right. Okay. Saya off sini dulu. Sekejap. Saya nak share screen sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Start the live quiz. Classical. Sekejap. Sekejap ya. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Your entire screen. Share. Share. Okay, saya nak share something kat awak. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Sekejap. Okay. Klasik. Continue. Okay, saya nak bagi awak soalan hari ni. Sebab saya rasa macam ni tau. Sorry saya drag masa awak sikit. Sebabnya saya perasan korang nak cari mood buat homework tu adalah satu benda yang sangat berat untuk awak. So basically saya bagi awak latihan yang ini. Join the quiz. Quizzes ni. Korang masuk kat situ. Lepas tu enter. Okay, so siapa dah masuk? Siapa dah join? Boleh join tak? You guys boleh join tak? Start. Okay. Sorang dah masuk. Soalan ada 8 je. Dah 3. 4. 6. 8. Come on. Ada 8 soalan je, tak banyak. Saya tak bagi homework. Senang kata siapa yang buat quiz ni, korang tak payah buat homework. Siapa buat quiz ni tak payah buat homework. Saya perasan macam ni, korang macam kalau boleh habis kelas dia habis. Tapi masalahnya kita nak SPM. Kita nak SPM, maksudnya saya tak nak short sendiri apa yang saya ajar. Kalau boleh saya nak tahu apa yang saya ajar tu korang faham. So basically saya kena buat latihan. So maksudnya kita cikgu, bila lepas mengajar, kita kena buat latihan sebab kita nak tahu korang ni sebenarnya faham ke tak. Tapi saya perasan korang ni ada masa iman pun naik dan turunkan. So ada masa korang ni tak ada mood nak buat latihan. So bila tak ada mood nak buat latihan, so salah satu cara kita buat quiz ni. Tapi quiz ni on the surface je. Nanti korang kena buat latihan lain. So ada 22 kita start Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, 1, 2, go. Start. Kenapa tak nak start? Come on lah guys. Tak ada bunyi . Tak tahu kenapa tak ada bunyi. Apa saya buat? Okay, so kita boleh mula. Kita ada Mirza, kita ada Ain, kita ada Adlin, kita ada Iman. Okay, saya rasa saya tertukar dia punya setting di sini lah. Right, so kat sini kita ada, okay, Adlin tengah lead. Lepas tu kita ada shooting. Sekejap, apa saya buat ni? Mana korang? Korang kat mana? Sekejap. Mana? Sekejap, mana quiz tu? Quizzes tu kat mana? Korang main lagi tak? Korang tengah main lagi tak? Setting. Kan? Okay, right. Alhamdulillah. So kita ada Adlin. Kita ada Syaz, kita ada Ain, kita ada Iman, ada Irdina. So kita ada Fakri Hasif, kita ada Farisha. Come on.
Adlin lead dah 4 soalan. Lepas tu kita ada Iman, kita ada Mirza. Kita ada Jimmy, Ain. Okay, Huda come on. Oh, Hehe saya dah tahu. Saya ingat dulu Hehe ni. Siapa nak cakap? Saya nak cakap. I thought Hehe ni open sound. Oh, I know the speaker. Okay. Alright. Okay, so kita ada Adlin. Okay. Saya tak dengar tak? Sebenarnya saya tak off, tapi suara muzik ni pun saya tak dengar. I don't know why. Alright, so sekarang kita ada Adlin tengah lead. Lepas tu kita ada Ain. Ain nombor 2. Semua anak dara. Okay, kita ada Fat. Kita ada Fatia. Shooting. Okay, siapa lagi ni? Alright, so kita ada Syaz. Okay. Lagi. Fatia. Okay, shooting. Okay, semua gerak tak? Okay, so kita dah 10-5 minit. So saya rasa, okay. Alright, so tahniah. So saya end. Nanti korang main lagi sekali. So saya ada benda tu. Nanti saya bagi. Sebenarnya benda tu sama tau Google Form. Okay, sekejap. Huda. Okay, saya bagi seminit. Lepas tu kita habis. 1, 2. Hehe. Okay, Fatia dah habis kat ni. So Fatia nombor 1. Kita end. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nak naik lagi. Siapa tu? Iman. Iman, saya minta maaf tau Iman. Saya kena off ni nak pukul 10.10 sebab korang ada kelas lepas ni. Okay. Alright. So, kita end call tau. Okay. Shooting. Saya minta maaf tau shooting. Saya sorry. Okay. End. So, tahniah. So, kita ada nombor 1 adalah Fatia. Nombor 2 adalah Huda. Nombor 3 ni adalah Luqman. So, kita ada pertama kita ada Fatia. Kedua, kita ada Huda. Ketiga, kita ada Hehe. Saya tahu Hehe ni siapa sekarang. So Hehe ni adalah Luqman. So ini adalah dia punya charts. Ada yang tak sempat nak jawab. Jangan risau. Nanti you guys boleh buat dia sebagai latihan. Nanti saya bagi. Tapi masalah dengan quizzes ni sebab saya tak bayar. You guys kena ada masa sehari je nak buat. Lepas tu dia akan hilang sendiri. Alright, so kesimpulan untuk hari ni, okay kejap sabar. Dah habis, so tahniah. Sekejap. Saya kan, kalau saya nervous kan, dia mesti lagi buat saya nak ni. Okay, so pool hari ni. Okay, dapatan PDPR. Sorry tau, saya nak kena juga buat ni. Okay, refleksi hari ini. So, kita nak tengok kat sini berapa orang yang dapat antara you guys belajar hari ni adalah antara 20 hingga 39%. Lepas tu antara 40 hingga 49%. Tajuk ni kalau you guys faham betul tau. Kat sini adalah 50 hingga 69%. Sabar. Lepas tu kita ada kat sini adalah antara 70 hingga 89%. Akhir sekali adalah 90 hingga 100%. Yang ni is very important untuk saya launch. Okay, so jawab pools and then korang siapa dah jawab pools korang boleh keluar daripada kelas. Okay, so thank you so much. Okay, so thank you. Siapa dah jawab boleh keluar. Saya ambil masa ni. Sebab dah tinggal 2 minit. Siapa dah jawab je boleh keluar. Thank you so much kelas. Sorry hari ni ambil masa. Terima kasih cikgu. Thank you so much. Thank you Ain. Thank you Viga. Thank you so much. Terima kasih semua. Okay, thank you Mirza Nafisa. Thank you Farisha. Thank you Iman. Thank you Fatin, Inshira, Syafiq. Thank you. Thank you Fakri masuk kelas. Thank you Fatin. Thank you Aisyah. Thank you Widat. Thank you Syamimi. Thank you Eli. Thank you Mirza. Thank you Arif Hamsyah. Thank you Kalai. Alright, so thank you cepat. So Alhamdulillah hari ni kita tengok dapat 28. So hari ni yang faham lebih kurang 28% dapat
50% yang faham tajuk hari ini. Ama, jangan lupa klik. Puteri dah klik belum? Farah dah klik? 28 je ni. Terima kasih cikgu. Ama, dah ke? Klik full. Okay, siapa dah klik full, lepas tu korang boleh keluar kelas. Alright. So, Ama dah habis. Farah, kita dah habis. Okay. So, So, itu sahaja. Okay, everybody. Ama, saya off tahun ni. Ama, habis tau. Sekejap. Ama, Kelas dah habis. Okay. Makan jap. Bye, Bye, Ama. Ama. Okay, Okay. Assalamualaikum.